Salam sejahtera, selamat pagi dan salam perpaduan kepada murid tingkatan 5 Cikgu Ciu. Hari ini kita akan pergi ke satu topik yang agak menarik. You all maybe ask, what is communist? So today we go to the 6.3 memenangi ancaman komunis. Cikgu Ciu akan short it. Kita fokus Sarawak dulu. Sebab kalau Cikgu Ciu combine with the Tanah Melayu memang sangat panjang and will bring the bonus not bonus, boringness to you. So Cikgu Ciu cut to make it short. So mengatasi ancaman komunis. What is ancaman? Ancaman is like masalah. Ancaman is masalah. Komunis is komunis sekelompok. What is komunis? Komunis is sekelompok orang yang ada apa dia? Dia berjuang untuk ideologi komunisme. What is ideologi komunisme? Nanti kita akan go komunisme. Idea komunisme ini bermaksud semua harta benda milik negara, bukan milik individu. Semua harta benda milik negara. Milik negara. Ini sangat bercanggah dengan apa? Ini sangat bercanggah dengan kapitalis. So, kamu kena tengok di sini komunisme vs kapitalis. Kapitalis is like siapa yang kaya akan lebih kaya, siapa yang miskin akan jadi lebih miskin. Orang yang tengah akan sengsara. Itu kapitalis. But komunis, tak ada orang yang miskin, tak ada orang yang kaya, semua sama rata. Okey, dan harta benda itu semua hak milik negara. Okey, so komunis ini datang dari mana? Komunis ini datang dari China, China and Indonesia. Kita akan pergi tengok one by one, Okay. So kita akan do some revision tingkatan 4 nanti dalam silent sejarah episod ketiga, Don't worry. So you have a look dulu, Okay, pengenalan, So komunis ini dia menjadi masalah kepada negara kita, sebelum merdeka lagi. You should know this, So komunis ni buat apa? Buat apa kerja? Dia melakukan serangan senjata. Sangat ganas, Komunis ni dia tim MPAJA, guys. Pernah dengar, selepas Jepun kalah itu MPAJA plus Parti Komunis Malaya memerintah Tanah Melayu, Memerintah Tanah Melayu, Okey. Selepas Jepun kalah. Saya rasa ada orang nak masuk sekejap saya pause. So kita kena tahu komunis ni sangat kejam, sebab kita dah tahu, kita dah belajar seperti lalu, iaitu selepas Jepun kalah, MPAJA dan PKM ni dia merupakan musuh ketat Jepun, musuh Jepun dulu, yang menjajah tanah Melayu semasa Jepun menyerah kalah. Sebelum apa? Sebelum BMA datang. Ingat lagi BMA? British Military Administration. Tak apa, Cikgu Ciu akan buat silent sejarah nanti. Episod yang ketiga. Bincangkan what is komunis. Okay, so dia buat serangan senjata. Dia ambil senjata. Dan untuk apa? Untuk serang pasukan keselamatan. Menyerahkan masuk ideologi komunis. So Cikgu Ciu dah cakap ideologi komunis ni, sebenarnya komunis ni ialah sekelompok manusia. Dia nak menjajah sesuatu kawasan dikenali sebagai Tanah Melayu, Sarawak. Kita akan tengok Sarawak hari ni. Untuk fight the capitalist ideologi. Sebab ideologi kapitalis ni, siapa yang kaya dia akan lebih kaya, siapa yang miskin dia akan lebih miskin. Komunisme ni tak ada, semua sama rata.
So British sangat takut komunis. So apa yang kita tengok nanti, apa yang British buat So menerapkan masuk ideologi komunis, melakukan kegiatan sabotaj. What is sabotage? Boycott lah boycott. Macam mana boycott dia? Dia musnahkan kemudahan awam. Kerajaan. What is kerajaan? You kena ingat kerajaan ini ialah Malaysia. Malaysia. Kerajaan mengambil langkah yang serius untuk memantras mengatasi kegiatan komunis. What is kegiatan? Kegiatan is activity. Activity. You kena tahu kegiatan is activity. Activity komunis di negara kita. Okey, so ancaman keselamatan di Sarawak. Kita pergi Sarawak hari ini. Kita hanya fokus Sarawak. Next class kita fokus Tanah Melayu. So gerakan komunis di Sarawak ni bermula sejak pendudukan Jepun. You should know that pendudukan Jepun ini ada komunis ni ialah musuh ketat Jepun. Komunis ialah musuh ketat Jepun. So apabila komunis bertapak di Sarawak, so dia musuh Jepun semasa Jepun di Sarawak. Okey, so kita kena tahu di sini ada CCO. CCO ni maksudnya gerakan komunis lah. Bahagian pertama dan ketiga di Sarawak menjadi sasaran utama komunis. So kita tengok nanti dalam buku teks ada So ini cikgu ringkas saja. Komunis melakukan kegiatan serangan subversif terhadap orang awam. Serangan subversif bermaksud peng lari masuk hutan balik. Lepas tu tengok cikgu tengah beli ayam. RM1 ayam. Komunis datang. Peng. Lepas tu masuk ke hutan. Cikgu pun tak tahu siapa yang tembak cikgu. Cikgu tak dapat cari sebab cikgu dah tidur. Sebab kena serangan komunis. Okey. Itulah serangan dan subversif terhadap orang awam. Dia serangan mengejut. Serangan mengejut. Okey. So bentuk ancaman. Bentuk ancaman ni bentuk masalah macam mana? Bentuk masalah dia. Bentuk masalah dia melalui gerakan politik dan bersenjata. Ini komunis. Komunis menggunakan kekerasan. Kalau kawan kamu yang menggunakan kekerasan tu, dia ada unsur komunisme. Tetapi British dia tak. British guna apa? British guna perjanjian untuk menjajah tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Tengok hebatlah British. Perjanjian taktik ni taktik perjanjian dilakukan oleh British, tapi komunis menggunakan kekerasan. Okey. So gerakan politik, melalui gerakan politik maksudnya jangan sokong British, kita sama-sama ada taraf persamaan. Tak ada orang yang kaya, tak ada orang yang miskin. Itu gerakan politik komunis. Serangan bersenjata, guna kekerasan. Tapi British guna black and white. Kemudian kita tengok gerakan politik macam mana. Komunis ni pandai dalam gerakan politik. Menentang gagasan Malaysia. Okey. Kamu kena ingat British yang jaga Malaysia walaupun dah bagi kemerdekaan British masih jaga Malaysia. Gagasan bermaksud belum is a plan Malaysia plan. Gagasan ialah plan Kena ingat gagasan ialah Malaysia plan, belum jadi Malaysia. So British ni dia jaga gagasan Malaysia ni, of course dia kapitalis. Cikgu dah cakap kapitalis dengan komunis ni dia tak sama. Kapitalis ni dia pentingkan kewangan. Tetapi komunisme ni dia pentingkan semua orang sama rata same level. Kalau komunis ni same level, semuanya same level. Harta benda milik negara. Tapi kapitalis ni siapa yang kaya dia akan lebih kaya. Siapa yang miskin lagi miskin. So pelibatan mereka menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap ahli yang terlibat. Maksud ahli yang terlibat ni komunis lah komunis. Okey. Komunis ni sebenarnya kamu sudah belajar di tingkatan 4
melalui PDPR. Nanti kita repeat balik. Mungkin knowledge tu tak sampai sebab cikgu guna peta typing saja. Kita akan refresh back. Jangan risau. Okay, so mereka melarikan diri. Tengok komunis. Mereka ni komunis ni. Mereka ni komunis. Gang komunis. Gang komunis. Welcome Daniel. Welcome. Komunis ni melarikan diri ke mana? Kalimantan. You know Kalimantan di mana? Okay, ini ialah Sabah, Sarawak. Betul. So ini ialah Sabah. Ini ialah Sarawak. Betul. Kalimantan di mana? Kalimantan di bawah ni. Ni panggil Kalimantan Indonesia. Kena ingat ni nanti tak tahu tempat pula. Sebab itu kadang-kadang kita kata sejarah ni susah sebab kita tak tahu tempat. So Cikgu Chiu dah cakap komunis ni datang dari China dan Indonesia, betul? So you should know this. So apabila mereka lari ke Kalimantan, dari Sarawak lari ke Kalimantan, dia tubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara. So PKKU ni dia menentang melalui pasukan rakyat Kalimantan ni, pasukan rakyat Kalimantan ni untuk apa ni? Untuk serang bahagian politik. Dia serang politik. Komunis ni dia serang politik. Tengoklah tim-tim ada politik ni. Dia serang Paraku, dia serang PGRS. Yang ni you have a look saja. Untuk apa? Untuk membentuk Republik Komunis. Untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Tengok, dia nak form satu tim yang hebat, panggil Republik Komunis. Republik Komunis bermaksud diperintah oleh presiden. Negara kita bukan negara komunis. Negara kita ni negara demokrasi. Okey, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Republik ni diketuai oleh presiden. Kemudian kita tengok serangan bersenjata. Tengok komunis ni guna kekerasan. Kena ingat, kamu ingat macam ni komunis menggunakan kekerasan. Di mana? Batu Kintang, Kuching, di Kuching. Menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Kena ingat this one, penting. Kena ingat this one. So apabila komunis ni dia serang Kuching di kawasan Batu Kitang. Kalau orang Terengganu ni Kitang, Batu Kitang. So bermulanya serangan komunis pada 8 Ogos. Kemudian usaha mengatasi. Macam mana nak mengatasi ini? So pihak kerajaan Malaysia lah. Pihak kerajaan itu Malaysia lah. Okey, pihak kerajaan guna dua kaedah. Okey, kita tengok kaedah pertama, perang saraf. Apa maksud perang saraf? Okay guys, you should know this. Saraf, you know saraf? Our nerve. So perang saraf bermaksud nerve, nerve, our nerve. You know nerve? Urat. So perang saraf tu perang dari kosong. Dari the beginning. Bukan beginning. Dalam beginning, from beginning. Perang dari akar umbi. Beginning. Perang dari akar ubing. Berat jadi beginning pula. Beginning. Beginning. Perang dari akar umbi. Maksudnya akar umbi. Yang ni strategi Malaysia untuk mengatasi komunis dalam operasi tentera. So guna dua cara. Satu, perang saraf from akar umbi, and operasi tentera. Guna tentera untuk lawan komunis. Sebab komunis ni sangat kejam. So terpaksa guna tentera. Okey, jom kita tengok. Okey, perang saraf ni macam mana? Perang saraf ni from akar umbi. Macam mana dia start from akar umbi ni? From akar umbi, from beginning. Dia mengadakan perhimpunan awam. Buat perhimpunan awam. Gather. Public gather. Bukan public speaker. di kantin tu. Public gather. Public gather
memberikan awareness, memberikan kesedaran bahayanya ancaman komunis. Sebab komunis ni guna kekerasan. So, menyebarkan risalah. Risalah ni macam surat khabar macam tu, surat khabar kertas, surat khabar kertas, menyampaikan maklumat tentang bahaya komunis. Jangan join komunis sebab komunis ni bahaya. Menanamkan semangat kebencian terhadap komunis. So, dari minda, sebenarnya akar umbi ni dari minda, from mind. Dari minda, dari otak, otak. Perang saraf is like make the announcement, give the information to community, Sarawak community about communist is very bad to us. Next, mengisytiharkan kawasan putih dan kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Okey, kawasan putih ni kawasan safe zone, safe. Oh, bukan safe ni Ini safe password. Safe zone, safe zone. Go to the safe zone, Safe zone kawasan selamat daripada komunis, Tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Contohnya macam mana? Tawaran program pengampunan. Dia macam ni, Tawaran program pengampunan ni bermaksud dia komunis. Ini komunis. Dia pergi serah diri, komunis ni serah diri, dia akan jadi orang biasa. So, dia tak akan jadi komunis lagi. Faham? So, tawaran program pengampunan ni maksudnya dia komunis. Dia serah diri. I surrender. I don't want to be komunis. Dia jadi orang biasa. Ini tawaran program pengampunan. Okey? Itulah strategi kerajaan Malaysia untuk mengatasi ancaman komunis. Kemudian, pembangunan infrastruktur, bagi menyediakan kemudahan perhubungan yang baik kepada penduduk. Maksudnya dia bagi kemudahan, kemudahan apa dia? Kemudahan informasi. Kemudahan informasi. Terhadap apa? Terhadap komunis ini sangat kejam. Komunis ini tak bagus. Bagus. Kena ingat ni, menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Kemudahan informasi. Komunis is bad. Bring us to not safe zone. So, operasi tentera. Okay, kita tengok perang saraf from nerve. From nerve means that from mind. Give the risalah, give the public gather, give the tawaran pengampunan kepada komunis, serah diri jadi orang biasa. So plan yang kedua ialah operasi tentera. Okay? Operasi tentera ni dikenali sebagai hammer. You know hammer? Hammer. Rotan, you know rotan? Hammer is like macam hakim lah. Kop. Operasi hammer. Di bahagian pertama. So operasi oleh Rascom. Rascom ni kena ingat Rascom ialah pasukan keselamatan. Kamu kena ingat Sarawak ni sangat besar. Kena ingat Sarawak ni sangat besar, dia bahagikan bahagian-bahagian. Pasukan keselamatan. Okey. Lepas tu operasi Seri Aman pun ialah pasukan keselamatan. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. You kena tahu komunis ni Sarawak ini dia datang dari mana? Dia datang daripada Kalimantan. Apabila ada tim-tim seperti operasi Hammer, operasi Hammer adalah operasi tentera. Rascom, pasukan keselamatan, operasi Seri Aman, pasukan keselamatan untuk fight with what? Komunis. Okay. Next, operasi Hammer di Sarawak. Okay, kita have a look saja sebab masa tidak mengizinkan pukul 9. Ancaman komunis di Sarawak ni bangkit semangat apa? Penentangan terhadap penduduk tempatan.
Maksudnya ancaman komunis ni, masalah komunis ini yang sangat melampau, yang sangat kejam ini telah melahirkan masyarakat yang nak tolak komunis. Sebab komunis ni sangat kejam, guys. Komunis sangat kejam. Kemudian penentangan berlaku kerana komunis membunuh, guys. Membunuh orang awam. Tengok kejam tak kejam komunis ni. Kerajaan menggunakan kaedah yang sama. Diguna pakai dalam rancangan BRIS untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan BRIS ni dilaksanakan di mana? Di Persekutuan Tanah Melayu. Tak apa, nanti kita tengok balik. Tapi rancangan BRIS ini maksudnya memperkenalkan kawasan putih dan kawasan merah. Kawasan putih tu zon selamat komunis. Kawasan merah tu zon tidak selamat komunis. Ini rancangan BRIS. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat dinamakan Operasi Hammer. Operasi Hammer ni rancangan nak memenangi hati rakyat lah. Jangan ikut komunis. Ikut kerajaan Malaysia. Kemudian kita have a look lagi. Mendirikan tempatan yang baru. Seramai lebih kurang, ramai 7,500 orang. Rancangan ini, maksudnya rancangan macam tempat baru. Rancangan BRIS ni rancangan tempat baru. Untuk elakkan bekerjasama dengan komunis. Kalau you tengok kampung baru ni hasil daripada rancangan BRIS. Kena ingat. Bukan komunis tu. Dia dah insaf, tak jadi komunis, dah jadi orang biasa. Dah ditempatkan kampung baru. Kena ingat. Rancangan ini. Pendapatan baru. So ramai. So dalam tempoh 3 hari saja seramai 1,200 keluarga ini berketurunan Hakka berpindah ke 3 kawasan pendapatan baru sepanjang Jalan Kuching Silian. Maksudnya mereka tidak involve orang Cina yang berturunan Hakka ni, tidak involve lagi dalam komunis. So dia ditempatkan di tempat yang baru. Itu di bawah rancangan tempat baru. Tak ada dah. Dan buka tempat baru. Okay. So I think you dah dapat gambaran rancangan brief. Kemudian kita tahu penempatan ini dikawal sepanjang masa, guys. Tempat baru ini dikawal rapi 24 hour untuk melindungi apa? Melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Sebab apa? Rancangan BRIS ini dia tumpu kepada orang Cina. Sebab apa nak tumpu kepada orang Cina? Orang Cina ni ramai majoriti dia datang dari komunis. Untuk fight tempat baru ni, untuk fight komunis. Tempat baru ni untuk siapa biasanya? Untuk Cina. Bagi penempatan yang baru untuk masyarakat Cina. Sebab masyarakat Cina ni kalau tak jaga dia akan masuk komunis. Kena ingat macam tu. Next, operasi Hammer. Win the heart. Operasi Hammer ialah win the heart. Win the community heart. You know heart? Hati. Community heart. Community itu masyarakat. Win the community heart. Menyebabkan gerakan komunis goyah. What is goyah? Goyah bermaksud lemah lah. Goyah bermaksud lemah. Faham Apabila operasi Hammer ni win the community heart to anti-komunis. Jangan bekerja sama dengan komunis sebab komunis itu kejam. Dia bunuh orang. Dia guna kekerasan untuk selesaikan masalah. So apabila operasi Hammer ini berjaya, bermaksud komunis sudah lemah. Goyah is lemah. So langkah pembantarasan. Pembantarasan. Apa maksud langkah pembantarasan? Langkah overcome ataupun mengatasi. Kena ingat bahasa Melayu sangat unik Pembantarasan bermaksud overcome. So langkah overcome berterusan menyebabkan komunis ditangkap. So komunis, demi komunis sudah ditangkap.
Operasi Hammer tamat. Sudah tamat pada 1970. Operasi Jala Raja pula. Sama saja Operasi ini untuk tangkap komunis. Okey, di satu tempat bahagian pertama di Sarawak. Okey, ini have a look saja. Sometimes we cannot memorize all. We should know the fact, the purpose of the rancangan tersebut. Rancangan Hammer ini win the community heart from communist. Kemudian kita tengok pada 13 Oktober 1973 ni, Bong Kikok, bukan Bong Cicok, Bong Kikok, pemimpin komunis, dia pemimpin komunis ni, Bong Cicok ini bukan Cicok, Kikok, pemimpin komunis menulis surat kepada pembesar patinggi, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu menyatakan surat hasrat berunding. Kamu masih ingat lagi program tawaran pengampunan? Kamu masih ingat tadi Cikgu Ciu cakap program tawaran pengampunan, which mean komunis serah diri. Komunis serah diri. Apabila komunis serah diri, dia akan jadi orang biasa. Ingat lagi You should know this So kerajaan Malaysia ni sangat baik sebenarnya So apabila berunding berbincang, kata pemimpin komunis kata kita nak berbincang ni, meeting dengan pembesar patinggi pembesar patinggi ataupun Datuk patinggi So selepas beberapa hari, seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan serah diri. Tengok berjayanya program tawaran pengampunan. So mereka dah tak larat jadi komunis. So mereka serah diri jadi orang biasa, tempat di penempatan baru. Kemudian inilah operasi dia. Ini tak perlu salin tak perlu salin. Have a look saja. Yang ni saja tak perlu salin, yang lain kena salin. Nanti you cakap Cikgu Ciu kata tak perlu salin slide. Yang ini saja tak boleh salin. Tak perlu salin. Langkah memantra ancaman komunis. You tengok ada banyak tempat Tempat pertama bahagian pertama, tempat bahagian ketiga, bahagian pertama, bahagian ketiga. Operasi Operasi Seri Aman untuk settle down komunis. Operasi Seri Aman tamat. Anggota komunis serah diri. Tengok komunis dah serah diri. Perjanjian damai menamatkan ancaman komunis yang diadakan pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. So selesai. So komunis berjaya dibantras. Berjaya dibantras. So langkah memantras komunis ini melalui usaha memenangi hati rakyat, menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan penduduk. So operasi Hammer ini berjaya guys. Operasi Hammer ini berjaya. Okey, kita ada dalam 22 minit lagi. Operasi Hammer. Okey. So kenapa berjaya sebab Datuk Patinggi ini selaku Ketua Menteri Sarawak dia menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Maksudnya Datuk Patinggi ini dia menyambut baik kepada ketua komunis itu bahawa komunis nak serah diri dan melalui program tawaran pengampunan di mana komunis berjaya serah diri dan jadi orang awam. So the communists will getting less and less in Sarawak. So anggota komunis CCO menyerah diri. Tengok komunis yang menyerah diri. Sebab kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ni sangat bagus, sangat baik. Peristiwa ini membawa kepada akhirnya ancaman komunis di Sarawak. So tengok operasi perang saraf, operasi tentera berjaya menyelesaikan masalah komunis. Kerajaan Malaysia bersetuju membatalkan sekatan keselamatan di kawasan Hammer di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Okey guys, saya nak tanya kamu, kenapa kerajaan
kerajaan Malaysia ni menamakan sekatan keselamatan di kawasan operasi Hammer? Why? Okey, tulis di ruangan komen. Why kerajaan menamakan sekatan operasi Hammer di Sarawak? Kenapa? Kenapa? Why? Okey, so Cikgu Chiu nak tengok feedback daripada kamu. Kamu tulis tadi komen Kamu tulis komen itu. Cikgu Chiu akan pergi ke latihan. Latihan, siapa yang ada buku kerja tolong siapkan 82, 83. Latihan 6 dan 7. Buktikan usaha kerajaan dalam memenangani ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia. Pada pendapat anda, mengapakah komunis perlu dihapuskan serta-merta? Okey, yang ini kepada sesiapa yang tak dapat ikuti ini, Cikgu Chiu harap dapat berkongsi dengan kamu melalui YouTube link Okey, so sekian, terima kasih. Yang ada atas talian jangan lari dulu Sekian, terima kasih. Cikgu Chiu, guru sejarah, guru yang menitik beratkan ilmu sejarah. Stay safe dan laksanakan tugas anda sebagai murid Cikgu Chiu. Kita jumpa lagi. Bye bye.